بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada hari ini insya-Allah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf Zaidah batin insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak-banyaklah. Hari ni lain sikit hari ni. Handsome sikit hari ni. Pasal pergi kerja tadi terlupa bawa kurta tadi. Nah, tertinggal. Biasa kita tukar dulu. Tak apalah, pakai baju kerja jelah. Hantam sajalah. Nah. Insya-Allah kita sambung kembali tafsir yang lepas iaitu dalam surah Al-Alaq. Betul ke surah apa? Bukan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan. Ke surah Al-Qadri. Kan lepas dah kan? Sebelum raya hari sebelum puasa kita last sekali surah Al-Qadri kan sebelum ni. 96. Oh, surah Al-Alaq lah. Tengok pada muka surat 1412 tu, iaitu surah ke 96, diturunkan di Mekah, ada 19 ayat. InsyaAllah hari ni kita tak sampai 19 sebab surah ni panjang. Hari ni kita akan hanya sampai 5 ayat sahaja InsyaAllah. Kita baca sedikit dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه
سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hari ini kita dapat teruskan lagi tafsir kita seterusnya, iaitu surah Al-Alaq. Yang mana surah Al-Alaq ini surah yang ke-96, yang mana surah ini diturunkan di Mekah. Dia hanya ada 19 ayat. Dia ada kisah. Asal surah ini ia hanya turun 5 ayat saja. Nah, asal surah ni asalnya ayat pertama hingga sampai ayat ke-5, barulah beransur-ansur ayat ke-6 sampai ayat ke-19. Dia bukan turun direct ayat surah Al-Alaq ni. Dia faham tak? Maksudnya Allah Ta'ala turun berperingkat. Start daripada ayat 6 sampai ayat 19, itu pada waktu yang lain. Dia faham? Baik, kita tadabburkan surah Al-Alaq ni. Sebab besar ni surah Al-Alaq ni, dia berkaitan dengan ilmu. Nah, tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Ta'ala kata, bacalah wahai Muhammad. Maksudnya, bacalah engkau wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Nah, jadi kita sekarang nak baca satu surah, yang mana surah ni daripada ayat pertama sampai ayat ke-5 merupakan surah ataupun mula-mula Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi sedang bertahanus, sedang beruzlah. Di mana? Di Gua Hira. Orangnya pergi umrah ataupun haji, dia pergilah Gua Hira ni. Di mana Gua Hira? Siapa pernah pergi Gua Hira? Bukit apa tu? Jabal Nur kan? Naik sana lebih kurang 1 jam setengah kalau tak silap saya. Naik sana 1 jam setengah sampai ke puncak, turun sikit mengharap ke arah kiblat. Dia ada satu tempat lorong arah ke arah kiblat. Di situ tempat Nabi bertahanus dan Abu Al-Layali. Setiap malam ketika usia sebelum 40, 36, 37, 38 tahun tu, Nabi beribadah di situ. Di Gua Hira. Boleh faham tak? Jadi Allah sebut dalam ayat Quran, yang mula-mula ayat yang diturunkan ialah daripada ayat pertama sampailah ayat ke-5 ni. Sebenarnya berlaku khilaf. Ayat Quran apakah yang awal-awal diturunkan oleh Allah? Salah satunya pandangan ulama ialah surah Al-Alaq ni, iaitu ayat pertama sampai ayat ke-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah engkau ya Muhammad dengan nama Tuhan kau yang menjadikan menjadi sekalian makhluk dia. Di sini banyak orang buat tafsiran tentang Islam ni menggunakan ayat ni. Bila orang nak kaji tentang Islam, dia guna ayat ni. Tu. Sebab tu kita mengaji tafsir ni orang cerdik. Orang mengaji tafsir orang cerdik. Pasal apa? Sebab tafsir ni antara mengupaskan balik sejarah-sejarah. Dalam tafsir ada pengajaran, dalam tafsir ada kisah-kisah zaman dulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Benda yang dah terjadi, benda yang akan terjadi, semua disebut dalam Quran. Sebab tu hidup kita kalau nak berjaya berpandu dengan Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang belajar tafsir ni, insya-Allah jadi cerdik lepas ni. Dia ada kaitan dengan masalah surah Al-Alaq ni. Jadi banyak orang guna surah ni untuk buat kajian tentang tafsiran tentang Islam ni. Banyak ulama kata surah ni mengisahkan tentang mengutamakan ilmu. Tu. Jadi ayat mula-mula Allah Ta'ala buat suruh, apa dia? Suruh kita baca. Jadi baca ni apa dia? Generasi yang berjaya. Nak jadi orang hebat dalam masyarakat, nak jadi orang hebat dalam negara, nak jadi tokoh negara dan sebagainya, mesti kena orang yang banyak membaca. Dengan maksud dalam hidup ni mesti kena membaca, baru jadi cerdik. Jadi cukup nak bagi faham kepada kita semua bahawa Islam ni mesti apa dia? Nak jadi orang yang berilmu. Maksudnya Allah nak suruh orang Islam jadi orang berilmu. Bila turun ayat ni, Allah nak suruh kita semua ni yang beragama Islam ni jadi orang berilmu. Nombor satu ilmu apa? Kena cerdik, kena pandai. Ilmu agama. Ingat orang Islam mula-mula ilmunya kena baca, kena faham, kena reti ilmu agama.
Yang kedua, barulah Allah Ta'ala suruh belajar ilmu-ilmu duniawi. Lepas tu dipanggil ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Dengar faham? Fardu ain ni ilmu tentang wajib atas diri seseorang. Contoh ilmu bab agama lah, ilmu bab semaya, bab belajar agama, belajar tentang Quran. Nah, belajar apa lagi? Belajar tentang haji, umrah, sedekah dan sebagainya, jual beli. 4 robot, munakahat, janayah, muamalat, ibadat, semua tu wajib kena belajar. Nombor satu wajib kena belajar ialah ilmu agama. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu dalam surah ni, orang Islam mesti kena belajar ilmu agama, wajib. Sehingga Nabi keluar satu hadis, tu lah, faridah ilmi faridatu alaikum min muslimin dah. Setiap laki-laki perempuan wajib kena belajar ilmu agama. Sehingga keluar satu hadis. Tak cukup dengan ayat Quran, Nabi buat datang hadis lagi. Atau pentingnya dahulukan dalam hidup ni dengan ilmu agama dah. Tu. Lepas tu barulah belajar ilmu-ilmu dunia. Dah. Allah Ta'ala suruh kita belajar ilmu. Tetapi ilmu apa yang patut dimulakan dulu? Banyak ilmu di dunia ni. Allah Ta'ala turun pelbagai jenis ilmu dalam muka bumi ni. Maka Allah kata dalam surah ni, ilmu paling utama yang perlu didahulukan ialah ilmu agama. Barulah selepas itu disusuli dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu dunia. Itu cara hidup yang sebenar. Nah, kalau kita hari ni dimulai dengan ilmu keduniaan, baru kita nak kejar agama. Sebenarnya kaedah itu tidak betul. Tapi tak apalah, Allah Ta'ala masih panjang usia kita, dapat lagi kita counter balik, U-turn balik. Tak apa. Jadi sebab itulah kena faham, siapa-siapa orang nak jadi engineer, dia kena belajar dalam bidang kejuruteraan. Dengan mula bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Jadi Allah Ta'ala kata mesti kita orang Islam berilmu. Yang kedua, berilmu tu pula mesti kena mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kalau kita nak jadi seorang cikgu, mulakanlah pembelajaran kita dengan bismillah. Kita nak mula dengan bidang engineer, mulalah dalam bidang kejuruteraan dengan bismillah. Kalau dia nak jadi doktor, belajarlah dalam bidang kedoktoran, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Tu. Bila dia mula satu bidang ilmu yang dia belajar, insya-Allah dia menjadi seorang jurutera muslim, doktor yang muslim, cikgu yang muslim, pakar-pakar yang muslim. Demikianlah hal kita belajar apa pun. Kalau nak mulalah belajar itu dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Bila kita mula belajar dengan kalimah bismillah, Allah Ta'ala akan anugerahkan orang itu orang yang berilmu. Bila kita dianugerah orang berilmu, ilmu itu yang kita belajar dapat menundukkan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan berkat yang ilmu yang kita belajar tu. Hakikat sebenarnya kita belajar tujuan apa? Nak cerdik saja ke? Tidak. Hakikat sebenar kita belajar ilmu supaya kita tunduk kepada Allah, supaya kita semakin bertakwa kepada Allah, bukan untuk cerdik, untuk pandai saja. Kalau nak cerdik pandai, sama seperti falsafah, sama seperti orang Yunani, sama seperti orang bukan Islam. Mereka cerdik tapi tidak ada takwa matlamat dalam ilmu tersebut. Ni kita belajar tafsir tujuan apa, kita belajar tauhid tujuan apa, belajar fiqh tujuan apa, ada tujuan dia. Semua ilmu yang Allah buat turun, tujuan utama ialah untuk menundukkan kita kepada Allah dan untuk kita bertakwa. Itu matlamat kita. Tu. Jadi ayat kedua Allah Ta'ala kata khalaqal insana min alaqah. Ia menciptakan, maksudnya menjadikan ia, Allah Ta'ala akan manusia daripada darah beku. Allah Ta'ala suruh kita sedar diri. Kita ni asal daripada darah beku. Manusia ni Allah Ta'ala jadi mula-mula daripada apa? Daripada air mani, daripada nutfah. Daripada nutfah lah masuk dalam kandungan ibu, dalam kandungan mak, kemudian jadi alaqah, iaitu dipanggil darah. Kemudian selepas daripada alaqah jadi mudrah, iaitu seketul daging. Jadi asalnya manusia daripada setitik air mani. Air mani ni pula sifat dia yang hina, baunya manusia tak suka. Tak ada orang suka bau air mani ni. Bahkan disebut dalam banyak tafsir, jikalau air mani tertumpah di permukaan bumi,
seluruh binatang tidak mahu pun nak mendekati haiwan tersebut, nak kata hinanya. Tu kita kena sedar diri. Jadi jikalau tertumpah haiwan ni ke muka bumi, segala binatang-binatang termasuk ayam, itik, ayam tak mau patuk, itik tak mau sudu, nak beritahu kepada kita apa dia? Hinanya asal kejadian manusia ni. Kita ni asal hina. Tiba-tiba manusia bila dah jadi alaqah, bila dah jadi darah beku, bila dah terbit ke dunia jadi manusia, jadi manusia remaja, jadi manusia yang dewasa, jadi manusia yang mempunyai kuasa dan kepandaian, tiba-tiba sombong dengan Allah Ta'ala. Patutkah begini? Tak patut lah. Maka dalam hidup ni satu je, jangan kita sombong dengan Allah. Kalau mari sifat sombong, kita kembali balik semula kepada asal kejadian kita. Hinanya kita ni. Tu. Jadi itu cara kita tidak mahu menyombongkan diri dalam kehidupan ini. Kalau kita sombong dengan manusia, itu boleh tahan lagi. Tapi ada setengah ni sombong dengan Allah Ta'ala. Tu. Jadi ini satu sifat manusia. Bila Allah Ta'ala beri lebih sikit, mulalah nak mari sombong. Sombong daripada sudut kepandaian, kebijakan, sombong daripada sudut harta, daripada kebolehan, apa saja. Tu. Maka bila datang sifat sombong ni, maka redakan balik dengan cara kita ingat mati, ingat asal kejadian kita. InsyaAllah kita tak akan sombong dalam hidup ni. Tu. Sebab tu jangan sombong dalam hidup ni. Orang yang sombong ni Allah Ta'ala bayar cash. Walaupun dijanjikan umat Nabi Muhammad bila buat dosa Allah tangguh dulu. Umat Nabi Muhammad kalau buat dosa Allah tangguh azab dulu. Ini berkat doa Nabi Muhammad dan doa Nabi Ibrahim. Tetapi ada satu benda Allah Ta'ala akan bayar cash bagi umat Nabi Muhammad. Kalau buat dosa ni Allah bayar cash. Apa dia? Sombong. Banyak negara-negara yang sombong, mereka kata aku ni negara maju, boleh tahan daripada bencana alam. Contoh Jepun, dia buat bangunan tahan gempa bumi, dia buat satu teknologi dalam laut supaya tahan tsunami. Akhirnya habis. Tentara nak habis ke tsunami dan sebagainya. Hebat mana pun manusia, bila Allah tak nak mari balas, semua kena. Tak kira lah anda bawa teknologi apa pun, sebab semua bahan ni aku buat semua, kata Allah Ta'ala. Maka sebab tu tak boleh sombong. Sama juga seperti Fir'aun. Fir'aun ni sebab apa dia ni dilaknat tergelam laut merah? Pasal dia sombong. Kehidupan Fir'aun ni, satu hari dia mengaku ana rabbukum a'la, aku Tuhan sekalian kamu. Pasal apa dia? Pasal Fir'aun ini dia tak pernah kena sakit, tak pernah demam. Allah Ta'ala sahaja beri istidrak untuk Fir'aun. Tak pernah demam, tak pernah kena sakit, bahkan seekor nyamuk pun tak pernah ketik ke Fir'aun ni. Akhirnya Allah Ta'ala laknatkan orang sombong ni. Dia mengaku bila sehat ni tak pernah sakit, tak pernah demam, dia mengaku dia Tuhan. Maka akhirnya orang sombong ni Allah laknat dia di Laut Merah. Sama juga seperti Korun. Korun harta banyak, sombong dengan kemewahan. Bila perintah keluar zakat dia tak mahu, tapi Allah tergelam balik. Banyaklah kalau kita boleh bagi contoh orang-orang sombong ni. Jadi apakah balasan orang sombong? Akhirat esok Allah jadikan orang sombong disusun di padang mahsyar, dan segala penduduk mahsyar akan pijak orang sombong ni. Pasal apa dia? Di dunia dia pijak orang, akhirat orang pijak dia. Ni balasan orang sombong. Bukan berubah jadi semut, tapi ibarat orang pijak semut. Pasal dunia dia pijak orang. Sebab tu tak boleh sombong. Kalau kita dapat kelebihan apa pun, dapatlah kelebihan, tapi jadilah orang yang pertengahan. Biasa-biasa saja, hidup biasa-biasa saja. Bersyukur, jadi orang bersyukur, jadi orang tenang, jadi orang yang relax. Tak ada perlu nak berubah apa-apa. Kadang-kadang sombong ni antara perkara yang paling yang menyebabkan menghanguskan amal kita. Nabi kata apa dia? Orang sombong ni, riak, takbur, sum'ah, ibarat kayu yang kering dilontar dalam api yang maruk begitu besar. Maka hangus habis amalan kita kalau ada sifat-sifat macam ni. Jadi kita belajar agama ni untuk didik hati kita supaya tidak jadi sombong. Kalau nak jadi sombong, siapa yang paling layak jadi sombong? Nabi Muhammad paling layak nak jadi sombong. Nabi semua bidang, semua kepakaran ada pada Nabi Muhammad. Bidang apa tak ada pada Nabi? Bidang doktor ada pada Nabi. Bidang apa? Juruteraan, pakar ada pada Nabi. Bidang pengurusan, pengatur peperangan ada pada Nabi. Semua ada pada Nabi. Tapi Nabi tak sombong.
Nah, tu. Tapi sifat sombong ni bukan sifat agama kita. Jadi cara nak menghindar daripada sifat sombong, Allah Taala kata khalaqal insana min alaqa. Maka kita ni dijadi oleh Allah daripada darah beku, daripada benda yang hina. Nah. Dan ayat ketiga Allah Taala kata iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia. Kamu bacalah semua ilmu yang Allah Taala buat turun ni. Kalau sekiranya ilmu tu disuratkan, maka bacalah. Kalau ilmu tu ada dan tersurat, Allah Taala suruh kita baca. Ada kitab, ada buku, baca. Belajar. Tetapi ingat kata Allah. Banyak ilmu buat turun, kalau tersurat kamu baca, kamu belajar, pergi menuntut ilmu. Tapi kena ingat satu benda. Bila kamu pergi belajar, kamu baca, kamu faham, ingat satu benda. Allah Taala kata wa rabbukal akram. Ingat Tuhanmu Maha Mulia. Tu. Jangan sesekali kamu belajar dalam bidang kedoktoran. Jangan sekali kamu belajar dalam bidang kejuruteraan. Jangan sekali kamu belajar bidang sehingga kamu menjadi orang hebat di dunia, akhirnya kamu tidak memuliakan Allah Taala. Jangan sampai tahap tu. Belajar. Jadi sampai orang hebat jadi sampai orang pakar hebat, teruskan. Tapi ingat, jangan sampai kamu tidak memuliakan Allah Taala. Ni boleh faham tu. Bahkan kamu duk rasa kamu lebih mulia daripada Allah, yang ni salah cara menuntut ilmu. Berapa ramai jadi terjebak macam ni? Betul tak? Dia belajar jadi orang hebat, dia dah anggap dia lebih hebat daripada Tuhan, sehingga dia menolak takdir Allah. Yang ni lebih teruk ni. Lebih baik tak payah belajar lah macam tu, Ustaz. Biar jadi orang bodoh saja. Bukan begitu. Allah Ta'ala kata, nak belajarlah. Nak jadi orang hebat-hebatlah. Tapi janganlah sampai kamu lupa diri, menolak kemuliaan Allah, menolak kehebatan Allah. Ingat, Allah yang beri kita faham, Allah yang beri kita ilmu. Maka Allah Ta'ala kata iqra wa rabbukal akram. Bacalah, tetapi ingat Tuhanmu Maha Mulia. Ibarat kita jangan lupa diri. Kepandaian Allah beri, jangan kita rasa kita pandai sehingga kita sampai tak memuliakan Tuhan. Tu. Yang sampai kita pakar dalam satu bidang, kita pun menyebab menolak pandangan-pandangan dalam agama, menolakkan teguran daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat keempat, allazi 'allamal bil qalam. Dialah Tuhan yang mengajarkan dengan alam. Tuhan kata apa dia? Tuhan kata apa dia ni? Tuhan nak beritahu pada kita, kata ulama, apabila kita mengaji, kita tak boleh mengaji saja. Kita mesti kena tulis. Ni. Cuba tanya profesor. Cuba tanya orang-orang hebat. Cuba berkawan dengan, tuan pernah berkawan dengan orang hebat-hebat lah. Mungkin ada yang PC Jusa apa semua kan. Cuba tanya orang hebat ni, macam mana dia jadi orang berjaya? Masa dia belajar, masa dia kerja, masa dia nak jadi orang hebat, dia tulis. Jadi orang yang menulis ni ialah orang berjaya. Tu. Maksudnya Allah nak beritahu, baca dan menulis ni sekali. Baca dengan menulis sekali. Allah mengajar manusia membaca. Kita nak baca tu pula mesti kena ada orang tulis dulu. Betul tak? Jadi kena ada orang tulis dulu, baru boleh baca. Jadi menulis dan membaca itu adalah sekali. Boleh faham tak? Tu. Barulah kita boleh baca. Bila ada orang menulis, baru kita boleh baca. Maka nak dapat ilmu bukan setakat kita baca sahaja, kita dengar saja, mesti pula disusuri dengan menulis. Dan ini disuruh di dalam agama kita. Sambil belajar, tak cukup dengan mendengar, tulislah. Jadi sebab tu ilmu ni dia buas seperti beruang ilmu ni. Benda yang buah kita nak buat macam mana supaya dia lekat, dia tahan, tak keluar daripada kandang. Maka penjarakanlah dia dengan apa? Kalau ilmu ni buas, maka penjara dengan tulisan. Sebab itu jihad yang paling besar ialah jihad menulis. Tengok ulama-ulama dulu, mereka berjihad dalam tulisan. Nak bentuk satu negara, berjihad dalam tulisan. Orang suka menulis ni antara orang yang hebat. Tu. Memang malas nak menulis, nak dengar saja salah. Boleh nak dengar sajalah. Datuk kuliah tapi tanya bulan depan. Tak ingat apa dah. Tu.
Jadi bila kita menulis dalam kitab ni, nah, itu orang panggil dobik. Dulu masa kita belajar tuan-tuan, orang gelarkan saya ni orang gila menulis. Dia boleh mengajarkan orang lain. Tapi kalau kita belajar, kita tak tulis, kita nak ajar anak-anak, nak ajar orang lain, macam mana? Tak boleh. Nah, satu ilmu yang didatang oleh guru tu, tuan-tuan tak akan dapat dah daripada pada waktu-waktu yang lain. Tuan-tuan nak cari balik ilmu seperti guru hari ni contohnya, kita cari ustaz lain yang hebat-hebat, nak dapat balik ilmu seperti ustaz tu, tak akan dapat. Sebab pemikiran berbeza. Nah, sebab itulah ilmu ni cukup buas, kita kena tambah ilmu ni dengan cara menulis. Biarlah huduh kita punya kitab, itu paling terbaik. Tapi menulis kata ulama, tulislah dengan tulisan yang cantik, tulisan yang tidak terlampau kecil. Bila kita dah berumur nanti nak tengok balik tulisan, tak nampak dah. Nah, dan jangan menulis kalau boleh pen yang warna merah. Tu kalau boleh pen warna hitam, warna biru. Kerana warna merah ni dia macam sakit mata sikit. Nah, tu. Lagi nampak tak apalah. Tapi ada pen warna merah. Tapi kepala warna biru. Kepala warna biru tapi waktu warna merah. Tapi cuma disarankan guna pen yang jangan guna warna merah. Sebab disebut dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kitab pelita penuntut, dia ajar kita nak dobek kitab ni. Tulis macam mana? Tulis nombor tengah-tengah, lepas tu tulis nombor kat tepi tu, tulis kat tepi ni ke. Okey, apa nota dia, catat. Apa yang penting tu catat. Dia faham ni? InsyaAllah benda ni bila kita nak baca, kok lah tuan-tuan, puan-puan semua ni jadi ustaz Azhar lepas ni. Mana tahu? InsyaAllah. Dah. Saya dah tua dah. Jangan main. Jangan main. Ramai dah orang-orang ulama yang hebat-hebat, dia berubah tanya tua. Bila tua, tengok rasa artis, tengok dia jadi ustaz dah, pelik semua kita. Tiba-tiba jadi ustaz. Pasal apa dia? Bila kaca balik, dia pergi mengajar, dia pergi mengaji, dia pergi belajar untuk guru ni. Jelas sekali jadi ustaz dia. Mana tahu kan? Maka catatlah. Dia faham dah? Dan ayat yang kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Apa dia? Dan ia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Maksudnya Allah Ta'ala akan ajar manusia apa-apa yang belum kita ketahui dalam hidup ni. Jadi kadang-kadang benda yang kita belajar, ada benda yang kita tak tahu. Dalam dunia ni jangan kata kita tahu semua. Tidak. Ada benda juga kita tak tahu. Yang lebih mengetahui segala alam ni ialah hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi dapat kita faham daripada ayat pertama, ayat kelima ni apa dia tuan-tuan? Telah sah dalam riwayat, dalam satu hadis mengatakan, Siti Aisyah radhiyallahu anha, mula-mula Nabi terima pangkat menjadi rasul, menjadi kenabian. Mula-mula Nabi terima wahyu hanya perantaraan mimpi yang sah. Maksudnya Nabi sebelum dilantik menjadi rasul, Nabi bermimpi yang benar. Nabi mula-mula sekali sebelum dia turun wahyu, sebelum turun ayat ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima ni, Allah sudah bawa Nabi dalam satu bentuk mimpi. Yang mana Nabi bermimpi, Allah beritahu bahawa Nabi akan dilantik menjadi seorang rasul. Tu. Rasul tu pula rasul akhir zaman. Nabi terima ni pula dalam bentuk mimpi sebelum Nabi dilantik menjadi rasul. Jadi start daripada Nabi mimpi tu, Nabi jadi susah hati. Nabi jadi susah hati dah kerana tak pernah Nabi mimpi macam tu. Tak pernah Nabi mimpi macam tu. Tiba-tiba hari tu Nabi bermimpi. Maka kemudian mimpi tu Nabi rasa cukup pelik, cukup luar biasa. Maka kemudian Nabi pun duk fikirlah tentang mimpi tersebut. Maka satu hari Nabi pun membawa diri ke suatu tempat namanya Gua Hira. Ini peristiwa sebelum turunnya ayat ni. Nabi pun bermimpi, kemudian Nabi pun membawa diri ke Gua Hira dengan harapan untuk Nabi mencari ketenangan. Sebab pada waktu itu bila Nabi mimpi, Nabi rasa tak tenang, rasa tak sedar hati. Maka Nabi pun pergi Gua Hira. Duk fikir pasal mimpi tu tadilah, duk fikir pasal mimpi yang Nabi duk mimpi.
Fikir punya fikir, fikirnya punya fikir. Tu. Ada orang tanya, pasal apa Allah Ta'ala datangkan mimpi dahulu sebelum dilantik menjadi Nabi? Supaya Nabi Muhammad bila berjumpa dengan Jibril tidak terkejut. Nanti kalau Nabi Muhammad jumpa Jibril terus, nanti Nabi takut, Nabi gerung, Nabi terkejut. Maka sebab tu Allah datang mimpi dulu, sebagai rehearsal dulu. Tu. Tu. Jadi setelah mimpi, Nabi pun dapat tahu bahawa diri dia akan dilantik menjadi seorang rasul. Maka dia pun sudah ada persediaan di situ. Dia orang panggil dalam aspek bentuk psikologi lah. Sebab tu psikologi ni penting dalam hidup kita, supaya kita tak jadi gopoh gapah. Jadi sebab tu Allah datang mimpi supaya Nabi bersiap sedia untuk berjumpa Jibril ni, supaya bila tengok Jibril lari Nabi. Jadi Nabi Nabi dapat tahu. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dijumpalah dengan Jibril alaihissalam. Jibril jumpa dengan Jibril dalam keadaan Jibril berupa dengan rupa wajah manusia. Kalau betul-betul rupa dengan wajah Jibril, tak tahulah manusia ni boleh tertanggungkah tengok rupa Jibril tu. Maka Jibril berupa dengan wajah manusia. Sebab apa boleh berupa wajah bentuk dan sebagainya bagi malaikat? Kerana malaikat termasuk makhluk halus. Seperti jin, syaitan, iblis. Semua tu makhluk halus. Dia boleh berupa dengan apa yang dia kehendaki. Cumanya satu saja makhluk halus tak boleh berupa, iaitu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Muhammad dia tak boleh berupa. Tu. Jadi ketika mana Nabi berkhaluat di Gua Hira pada 17 Ramadan. Dalam tafsir kata pada 17 Ramadan, makalah datang Jibril alaihissalam sebagai manusia, mendapati ketika itu Nabi duduk di Gua Hira, sedangkan Nabi SAW dapat tahu, dan pada waktu itu Nabi tidak tidur. Dalam keadaan berjumpa Jibril, Nabi tak tidur, dalam keadaan sedar, dan Nabi tahu itu Jibril AS. Jangan pula kita kata, mungkin Nabi jumpa malaikat Jibril dalam keadaan tidur. Tidak, memang dalam keadaan sedar macam ni. Inilah baru Nabi SAW berjumpa dengan Jibril AS. Tu. Itulah pertama kali Nabi SAW berjumpa dengan malaikat Jibril AS dalam bentuk jaga, bukan dalam bentuk mimpi. Jibril pun kata dekat Nabi, tu ayat ni, Iqra. Jibril kata, Iqra, bacalah olehmu. Nabi jawab apa? Nabi jawab, ma ana biqari. Ma ana biqari, kata Nabi. Aku tak pandai baca, kata Nabi. Kemudian bila macam tu, Jibril pun mari peluk Nabi SAW. Bila peluk Nabi dengan kemah, kemudian Jibril kata, Iqra, bacalah. Nabi kata yang kedua, ma ana biqari, aku tak pandai baca, wahai Jibril. Dan kemudian Jibril pun peluk dengan kemah lagi, sehingga dalam riwayat kata Nabi sampai nak sesak nafas, dipeluk kemah oleh malaikat Jibril. Iqra, bacalah. Ma ana biqari, kata Nabi, aku tak pandai baca, wahai Jibril. Aku tak reti baca, wahai Jibril. Sampai 3 kali malaikat suruh baca, dan 3 kali Nabi jawab. Dan kemudian bila kali keempat, Jibril pun kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Begitu ayat ni. Tu boleh faham dah? Sekadar 5 ayat tu sahaja yang Allah Ta'ala khitab pada awal-awal turun surah ni. Adapun ayat ke-6 sampai ke-19 itu kemudian. Jadi Nabi terima 5 ayat saja pada waktu ini. Hadis ini ada hikmah sebenarnya. Kenapa Allah Ta'ala turun hanya 5 ayat saja, tak turun sampai ke 19 ayat? Sedangkan surah ni ada 19 ayat. Sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, antara hikmahnya ialah kita nak buat satu-satu benda, jangan gopoh. Jangan gopoh. Tak boleh gopoh. Nabi SAW antara manusia yang paling terbaik dalam hidup ni. Allah pun buat turun ayat Quran tak sampai 1 juzuk setiap kali turun ayat Quran. Sikit-sikit Allah Ta'ala buat turun kepada orang yang hebat dalam dunia ni. Apatah lagi kita. Tuhan nak bagi tahu dekat kita, ayat pertama, ayat kelima ni, banyak tu dulu. Cukuplah untuk setakat tu ayat 1 sampai 5 ni. Tak boleh turun sampai 1 juzuk direct. Tak boleh. Demikianlah hal keadaan manusia kita zaman sekarang. Kalau kita nak tarik manusia kembali kepada agama, kita tak boleh nak bagi ceramah dia dalam tempoh 2 jam.
untuk dia berubah. Nak suruh dia berubah dalam tempoh 2 jam mustahil tuan-tuan. Slow-slow ajak dia kepada dekat agama, slow-slow ajak hari ni 10 minit, esok 10 minit. Jadi lama kelamaan ilmu tu lekat dalam dada dia, automatik dia akan berubah dengan diri sendiri. Begitulah dalam hidup kita, Allah Ta'ala nak ajar bahawasanya buat satu benda jangan gopoh. Nak dakwah pun jangan gopoh, nak buat satu benda pun jangan gopoh. InsyaAllah selamat. Contoh, wa ma khalaqal insana apa ni? Khalaqal, Allah Ta'ala kata min sittati ayam. Allah jadikan alam ini dalam tempoh 6 hari. Kenapa 6 hari? Kerana Allah, boleh je Allah Ta'ala buat kun fayakun, jadi alam ni. Jadi semua-semua bangunan termasuklah kelas KWE pun jadi tu. Tanpa dibina. Boleh kun fayakun jadi. Tapi di sini Allah Ta'ala buat proses. Contoh manusia dijadi daripada tanah. Betul? Jadi boleh je Allah Ta'ala buat manusia tanpa tanah. Boleh. Jadi kenapa Allah buat proses dulu? Ada proses dia, tiba-tiba baru jadi langit bumi, baru jadi alam, 7 petala langit, 7 petala bumi, baru jadi manusia melalui proses. Padahal Allah boleh buat sekelip mata. Kerana Allah nak ajar kita nak buat satu benda jangan gopoh. Jangan gaduh. Samalah belajar. Jangan pula belajar Allah lambat Ustaz Arif belajar tak khatam lagi dah berapa tahun dah ni. Berapa tahun dah kita belajar? Banyak tahun dah. Tapi tak habis-habis 30 juzuk ni. Ni gaduh tak jadi. Samalah demikian kita belajar agama, kena slow-slow. Saya dulu nak boleh ke belajar tafsir, nak habis dengan tok guru saya. Berapa tahun tuan-tuan? Dulu kita mengaji tafsir Jalan Lain. Tafsir Jalan Lain ni tafsir dia ayat Quran, lepas tu dia terjemah ke bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab. Yang tu kena faham pula bahasa Arab. Itu tafsir. Belum lagi bab fiqh. Dalam kitab fiqh Matla'u Badrin yang tuan-tuan belajar tu, kita belahu dekat 3 tahun nak boleh khatam kitab tu. 3 tahun. Kalau tuan-tuan belajar sampai sebulan tak jadi apa tuan-tuan. Tak jadi. Mana boleh belajar agama dengan cara cepat, tak boleh. Batu orang dulu, orang ahli-ahli, orang hebat, dia belajar berapa tahun? 10 tahun paling kurang, 12 tahun paling kurang. Kawan saya 30 tahun dia belajar. 30 tahun. Tak pelik. Memang nak belajar agama mesti kena lama. Tak boleh kejap-kejap. Tu nak mahir tak boleh. Sebab tu saya bila saya belajar dengan saya akan cuba bahas satu-satu. Matlamat kita bukan nak khatam. Matlamat kita nak faham betul-betul ayat Quran. Sebab tu kita boleh faham satu persatu. Boleh faham tak? Tu. Boleh faham tak? Jadi ayat pertama Allah Ta'ala buat turun ketika malam tu. Ayat pertama sampai ke-5. Ada pun kemudian bacalah Allah Ta'ala pun buat turun balik ayat ke-6 sampai ayat 9 terah untuk mendekatkan surah Al-Alaq ni, iaitu diturunkan kepada Nabi SAW kemudian. Tu. Jadi setelah mana Nabi terima ayat yang pertama ni, kemudian Nabi pun ke rumah Siti Khadijah. Nabi ke rumah isteri Nabi SAW. Jadi pengalaman pertama jumpa satu manusia yang Nabi tak pernah kenal, iaitu malaikat Jibril. Mari nak suruh Nabi baca. Dah lah Nabi tak kenal dia tu siapa. Kemudian suruh pula Nabi baca dalam keadaan dipeluk. Sehingga peluk tu pula siapa Nabi tak boleh nak bernafas, tak boleh menyamak. Siapa Nabi nemah, kemudian suruh Nabi baca. Nabi kata aku tak reti, tak pandai baca. Baca, aku tak reti. Baca, aku tak reti. Dan kemudian Nabi pun rasa confused dengan peristiwa tersebut. Nabi rasa bengong, Nabi rasa macam tak tahu apa yang nak berlaku pada dia. Cepat-cepat dia balik ke rumah Siti Khadijah. Dia pun balik ke rumah, dia pun tidur. Jadi bila sampai ke rumah, Siti Khadijah sebagai isteri tengok Nabi dalam keadaan mukanya pucat lesu dan badannya gemetar, dan ibarat seperti orang yang nak demam macam tu. Siti Khadijah pun rasa heran. Nabi balik-balik, tengok Nabi dalam keadaan pucat, dan kemudian isteri Nabi SAW pun suruh Nabi masuk. Nabi pun masuk ke dalam rumah. Nabi pun baring. Nabi pun minta selimut dengan Siti Khadijah. Minta selimut tu pula dalam riwayat kata, Nabi kata apa dia? Ya Khadijah, zammiluni. Wahai Khadijah, tolong selimut aku, kata Nabi SAW. Itulah sebab kenapa Nabi SAW jadi ketal, jadi pucat. Kerana ketika tu Nabi mendapat Al-Quran.
Kenapa Nabi jadi pucat, Nabi getah? Kerana Nabi terima Al-Quran pada waktu itu. Sebab Nabi terima Quran. Sebab apa Nabi terima Quran sampai pucat lesu tu? Kerana kata dalam hadis, inna taqulqil alaika qaulan saqilah. Tuhan kata sesungguhnya kami campurkan kata-kata yang berat. Maksudnya Allah Taala kata sesungguhnya kami campurkan kepada kamu ya Muhammad, iaitu qaulan saqilah, iaitu kata-kata yang berat. Orang yang terima Quran ni berat, keadaan berat, bukan berat kilo, tapi berat keadaan nak terima ilmu Quran. Sebab tu orang alim paling berat dalam hidup dia nak menanggung ilmu tu. Saya bila nak mengajar satu orang, kita sakit kepala dulu sebelum orang sakit kepala. Kita makan Panadol dulu sebelum orang makan Panadol. Memang kaedah dia begitu. Bukan setakat ulama-ulama, tapi Nabi begitu berat sampai Nabi tangguh Quran tu dalam keadaan terketar-ketar, dalam keadaan pucat lesu dan sebagainya. Quran ni berat tuan-tuan, ilmu ni berat, bukan benda yang mudah. Tuan-tuan, baik penat anggota daripada penat otak. Betul tak? Saya kuliah satu hari, saya nak beritahu dah. Saya kuliah satu hari ada paling kurang 2 kuliah. Campur dengan kerja lagi kat sana dah. Semua mengajar, semua pakar fikiran. Sebab itulah saya tak boleh makan Maggi. Kalau makan Maggi jadi lembab sikit lah. Makan juga bila-bila tak nampak makan juga. Maksudnya Quran ni berat daripada sudut berat dia tu ialah daripada sudut nak ingat dia. Nak ingat tu daripada sudut ingat tu berat. Mana contohnya kemudian kita nampak. Hari ni ramai orang gelar sebagai al-hafiz ataupun hafizah, betul. Ramai dilahirkan golongan-golongan yang hafal Quran. Tapi berapa ramai juga lepas dia hafal 37 juzuk, akhirnya dia lupa. Ramai tak? Ramai. Yang ni berlaku. Pasal apa? Pasal berat. Nabi kata apa dia? Allah Ta'ala in tanulki la alaika qaulan saqila. Muhammad, kamu nak terima kata-kata ni, yakni Al-Quran memang cukup berat, kata Allah Ta'ala. Ni. Sebab tu nak belajar ni sakit kepala. Sebelum saya faham agama tuan-tuan, belajar sakit kepala. Lagi-lagi dalam ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu asharah, lagi sakit kepala. Lagi sakit kepala, ustaz tu jelas tak faham langsung apa benda tu. Lagi sakit kepala. Ni. Akhirnya tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi minta kepada Khadijah supaya selimu. Pasal apa? Pasal Quran ni satu benda yang berat. Berat untuk manusia untuk mengingat dia tu. Lebih berat daripada mengingat apa dia? Mengamalkan Quran, itu lagi berat. Rupanya ada lagi berat daripada nak ingat Quran, itu nak ikut Al-Quran. Itu lagi berat. Quran kata ke timur, dia pergi ke barat. Quran kata ke barat, dia pergi ke selatan. Lalu bersalah dengan Quran. Itu lagi berat tuan-tuan macam Allah. Jadi beratnya Quran ni disebut qaulan saqilan, kata-kata yang sangat berat. Nabi terima 5 ayat ni baru dah cukup berat bagi Nabi SAW. Tu ternyata berat untuk Nabi untuk terima lebih banyak ayat Quran. Kalau tuan-tuan tengok dalam banyak tafsir, antara tafsir Ibnu Katsir, bawa mari cerita ni. Bila Nabi balik ke rumah Siti Khadijah, Nabi kata, ya Khadijah, zammiluni, wahai Khadijah, tulis selimut aku, selimut aku. Khadijah tak cakap banyak, Khadijah tak tanya apa-apa. Khadijah ambil kain selimutkan Nabi SAW. Inilah tip nak jadi seorang isteri yang soleh. Apa dia? Apa dia? Faham keadaan suami tu. Kunci kebahagiaan rumah tangga apa dia? Kena saling faham memahami. Bila suami balik kerja penat, jangan pula jadi mulut murai. Pejam. Abang balik lewat je jemput. Abang pergi jumpa siapa? Hari ni pakai baju batik warna biru, pergi mana bang? Selalu pakai kurta. Hari ni pakai baju kemeja. Abang pergi kurta. Allah. Kita baru balik kerja penat-penat tai tak keluar lagi, dan seluar tak tukar lagi itu hakikat yang berlaku ini. Bukan tua saya pun macam tu juga. Tu Allah banyak kali kena, hari-hari kena. Bukan selalu kena, hari-hari kena. Ustaz tu ustaz tak tahulah.
Dah. Dah. Saya dah. Betul Datuk Saya sebenarnya tak ada apa pun saya. Tapi tim nak jadi isteri yang solehah, cari cara Khadijah. Khadijah tak cakap banyak. Bila nampak suami dalam keadaan demam, terketar-ketar. Kalau kita hari ni nampak suami penat kerja, tak cakap banyak. Okey bang, main baju saya tolong sakutkan. Abang nak selimutkan, okey saya selimut. Abang nak tidur je tidur mah. Abang nak makan sambil tidur, tak apa bang. Nah, bawa makan sambil tidur. Nah. Nah. Apa penat lagi je? Abang nak tidur? Okey, jap saya beli ubat tidur dulu. Bagi. Itu baru isteri solehah dah. Tu. Jadi Khadijah tak cakap banyak. Kemudian hebatnya perempuan solehah macam Khadijah ni. Pertama dia tak cakap banyak. Dia tak cakap banyak. Dia selimut suami dia, suami selimut dia selimut dulu. Bila dalam keadaan tenang. Bila dalam keadaan tenang dah relax apa semua, baru Khadijah menenangkan hati suami dia. Khadijah kata apa dia? Khadijah kata, jangan takut wahai suamiku. Demi Allah, Allah tidak akan menghina dan mengapa-apakan kamu. Baru isi solehah macam ni. Nah. Ni balik rumah. Kenapa bang? Allah tadi penat kerja, bos marah kamu. Itulah abang punya pasal. Ini bukan pasal saya dah. Abang tangguhlah sendiri dah. Nah. Itu abang berlaku. Sepatutnya begini cara dia. Bang, ada masalah ke bang? Cuba cerita kat saya. Nah. Bila tak ada keadaan tenang, jangan pula suami dia ala peti penat panas tu. Sekarang boleh stroke haba lah macam-macam kan. Nak balik ada panas-panas apa semua, berpeluh-peluh suami naik motor apa lagi. Tiba-tiba dok goreng terus datang itu. Dia punya goreng tu habis. Suami lesu terus begitu. Nah, jangan begitu dah. Jadi bagusnya dua orang ni. Nabi bagus, Khadijah bagus. Yang pertama Nabi. Nabi kalau ada masalah apa-apa, orang yang pertama Nabi akan cerita ialah isterinya Khadijah. Orang hari ni kalau ada masalah, ni Facebook, WhatsApp, kawan-kawan kawan-kawan cek, itu masalah sekarang ni. Sepatutnya kalau ada masalah, cerita orang pertama isteri, suami kat rumah. Dan tugas seorang isteri mendengar apa masalah suami dan kemudian menenangkan hati suami. Itu baru betul. Ni bukan menenangkan, ni menambah lagi kecelaruan suami. Ada. Boleh faham sikit lagi Jadi bila Nabi SAW balik dalam keadaan pucat lesu ketika tu, kemudian Khadijah pun ambilkan selimut, Khadijah pun selimutkan Nabi SAW, kemudian barulah Khadijah menenangkan hati suaminya. Tak apalah bang, wahai suamiku, tenang. Allah Ta'ala ni tidak apa-apakah kamu. Allah Ta'ala akan muliakan abang. Pasal apa dia? Allah tak hina dan tak apa-apakan suamiku, kerana yang pertama kata Khadijah, kerana kamu satu orang yang suka menyambut silaturahim. Itu Khadijah tenangkan hati suami dia. Begitulah seorang isteri. Bang, tak apalah bang, tak ada rezeki hari ni, insya-Allah nanti kita usaha lagi bang. Kalau bang tak ada, ambil duit saya bang, sebagai ganti bang. Suami okey. Tenang terus suami hari tu. Suami hak tak ada duit, tidur tiap-tiap malam sok-sek bunyi suami isteri kata, kenapa bang tidur lain macam sok-sek. Tak ada duit suami tu. Allah ya, tak apalah bang, ambil duit saya ni, dalam dompet ada RM500. Oh, segar gitu itu cara isteri yang betul tu. Jadi Khadijah tenang hati dia. Khadijah kata, wahai suamiku, jangan risau, Allah tak apa-apa kamu. Pasal yang pertama, kamu ni wahai suamiku, seorang yang suka menyambut silaturahim. Satu orang yang tak suka berkelahi, tak suka bergaduh dengan orang, tak suka nak buat nanya kat orang, tak suka sari pasar dengan orang. Kemudian adalah manusia yang suka menghubung silaturahim, kata Khadijah. Ini cara nak tackle hati suami. Puji suami dulu. Tu baru betul. Nak minta duit bulan ni, puji dulu suami. Bang, esok nak bagi ni bang. Abang, oh baiklah bang, buat air teh tarik. Siapa suami kata, ya aku tak cari lain sebab teh tarik kau lah ni ya. Cari sampai tahap macam tu. Itu tip pertama, puji suami. Yang pertama, Khadijah puji suami dia kerana dia suka hubungan silaturahim. Yang kedua, Khadijah kata, kamu satu orang manusia sentiasa bercakap benar, tak pernah berbohong wahai suamiku. Yang ketiga, kata Khadijah, kamu seorang manusia sentiasa suka menjabut orang ramai ke rumah. Ini sifat Nabi. Orang datang, dia jamu orang. Orang datang, dia bagi air teh strawberry ke apa benda lah.
Nah, itu cara Nabi. Yang keempat kata Khadijah, kamu satu manusia yang sudah banyak menanggung susah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu tidak mengapa-apa kamu wahai suamiku, wahai abah. Barulah Nabi SAW jadi tenang, ditenangkan oleh isterinya. Dan sebab itu dikatakan nurun libasul lahum wa anta libasul lakum. Isteri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi isteri. Sepatutnya begitu, saling faham memahami, tolong menolong dalam rumah tangga. Dan maksudnya isteri dialah yang tenangkan Nabi SAW dengan cara macam tu. Dan sikit lagi, kemudian selepas mana keadaan jadi tenang, Khadijah setelah itu dia bawa Nabi SAW pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Ingat, nama Waraqah bin Naufal ni iaitu sepupu Khadijah. Kemudian pukul berapa? Okey sikit. Kemudian bila sampai di rumah Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal ni sepupu Khadijah. Waraqah ni dia satu orang yang alim dalam kitab Injil dan dia beragama Nasrani. Dan hebatnya Waraqah ni, dia ada satu jasa. Dialah yang menterjemahkan balik kitab Injil Nasrani ni kepada bahasa Arab. Itu hebat, dia orang alim hebat pada waktu itu. Tapi pada waktu Khadijah dan Nabi berjumpa Waraqah bin Naufal, dia sudah dalam keadaan tua dan matanya memang tak nampak dah. Pasal disebabkan usia, pada waktu itu dia rabuk-rabuk, akhirnya jadi buta, dia tak nampak. Waktu itu dia dah tua dah. Tapi dia ahli ulama, dia ingat lagi. Jadi dia ni seorang hebat. Jadi Khadijah ni, dia bawa Nabi SAW pergi jumpa Waraqah bin Naufal, kerana Waraqah bin Naufal ni cukup terkenal dengan orang alim, dengan pengikut yang ramai, dengan boleh mentafsirkan kitab-kitab Injil. Maka ketika itulah dia datang berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Okey, bila dah berjumpa begitu, dia bawa Nabi. Nah, kemudian Waraqah tanya, kenapa dengan kamu ya Muhammad? Waraqah bin Naufal pun kata, Nabi pun kata, sebenarnya ketika aku duduk di Gua Hira, aku telah didatangi oleh berupa manusia. Iaitu, aku tak kenal dia ni siapa. Kemudian dia peluk aku. Dia kata, Iqra, bacalah. Kemudian aku pun kata, ma ana biqari, aku tak boleh nak baca. Sampai 3 kali dia suruh, 3 kali dia peluk sampai aku sesak nafas. Kemudian 3 kali aku jawab. Kemudian dia suruh aku baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setelah itu kata Waraqah bin Naufal, kitab yang aku baca ni sebenarnya itulah tanda kenabian. Bergembiralah wahai Muhammad, sebenarnya engkau dilantik menjadi rasul. Bergembiralah. Yang datang jumpa kamu tu ialah malaikat Jibril. Kata Waraqah bin Naufal, kalau aku hidup lagi pada zaman kamu, sudah tentu aku menjadi pengikut kamu. Tapi selepas dia berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, tak berapa lama Waraqah bin Naufal pun wafat, meninggal dunia. Tak sempatlah nak ikut Nabi. Kalau dia ikut, kata Waraqah, aku pasti akan ikut kamu. Ni tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, boleh faham dah? Tu. Itu kisah. Yang mana Waraqah ni cerita dekat Nabi SAW. Tu. Jadi itu asalnya kisah. Barulah Nabi dapat tahu bahawasanya itu adalah kewahyuan, dilantik sebagai rasul. Baru lepas ketika itu usia Nabi 40 tahun, Nabi pun dilantik sebagai rasul pada waktu tersebut. Jadi oleh sebab itu dapat kita faham di sini, panjang lagi perbahasan kita mengenai surah ni, dan insya-Allah pada minggu depan lah kita akan sambung balik tentang masalah ataupun tafsir surah Al-Alaq. Kita sampai ayat kelima insya-Allah, sampai ke situ dulu. Ada soalan kena tanya insya-Allah? Tak ada. Dan untuk makluman, minggu depan ke atau 2 minggu lagi saya pun tak pasti boleh hadir ke tidak, sebab isteri saya ni dia nak bersalin. Bila nak bersalin tu dia dalam jangka dah 37 minggu dah. Biasa berapa? 38 macam tu dah. Boleh jadilah, boleh jadi lahir. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah minggu depan ataupun 2 minggu lagi tak ada lagi dah. Insya-Allah apa-apa nanti Tuan Subari WhatsApp saya. Insya-Allah. Kedua. Baru. Insya-Allah, wallahu taala alam. Insya-Allah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.